rumah. Ada lagi je? Rumah ni besar. Memang besar gila abang hang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jika minggu lalu kita berbicara mengenai pembuatan gigi palsu di jalanan, tetapi malam ini topik scam jadi pilihan edisi siasat. Scammer, satu perkataan yang menjadi igawan ngeri buat semua. Apatah lagi yang pernah kena. Ada banyak jenis scam di Malaysia, tetapi yang paling popular tentulah Makau dan Love Scam. Tetapi bukan dua jenis scam itu yang kami mahu kongsikan kepada anda. Sebaliknya, skamer hartanah atau broker haram. Ya, skamer hartanah. Bunyi pun grand macam empayar perniagaan Donald Trump dekat Amerika sana tu. Mereka lebih real dan semakin tajam akal. Memerah duit mangsa sampai kuntang. Kalau periuk yang penuh nasi, silap-silap sampai kekerak pun dilicinkan. Janji bulan dan bintang dengan taktik mengampu sampai pembeli dan pelabur hartanah terpedaya. Ialah, siapa yang tak mahukan kalau RM100,000 untuk tanah lot yang mereka kata boleh buat banglo atau rumah agam. Bagi yang nak melabur mungkin dah boleh bina hotel. Wow, dahsyat. Melalui pendedahan Institut Ejen Hartanah sepanjang tempoh PKP dan PKPP, jumlah aduan berhubung isu penipuan hartanah meningkat 30%. Kebanyakannya dari orang awam yang ditipu broker haram. Mereka ambil kesempatan waktu sukar ni atas perasaan takut dan keadaan yang tidak terjamin. Ikuti pembongkaran Muhammad Hamdi Fahmi, Muhammad Zaki. Saya setuju untuk profit blok tadi tu. Tingkat 22 tau. Harga rumah RM180,000. Rumah ni besar. Memang besar gila abang hang. Jaga tu tunjuk gambar hang. Rumah ni boleh buat 6 bilik. Untuk kalau nak ke bangla boleh buat duit pula kat situ. Pembelian atau pelaburan melalui pemilikan hartanah adalah aset jangka panjang yang ingin dimiliki setiap individu. Ia adalah sesuatu yang berbaloi jika berjaya memilikinya. Rata-rata pengguna yang berurusan perniagaan hartanah hanya merujuk dan bergantung kepada nasihat perunding hartanah. Tidak kurang ada yang serah bulat-bulat segala urusan berkaitan kepada perunding hartanah asalkan prosesnya selesai. Pendek kata, bayar saja jumlah diminta dan tunggu perunding hartanah uruskan. Jarang sekali kita periksa sama ada perunding hartanah itu ialah seorang ahli profesional yang berkelayakan atau sebaliknya. Seperti apa yang berlaku kepada nasib pembeli ini, nasi sudah jadi bubur. Buat pinjaman bank hampir RM100,000 demi mendapatkan tanah lot yang ditawarkan. Namun dari tahun ke tahun dan kini sudah menjangkau sedekat, penantian diharap nampakkan hasil ternyata bagai menanti buah yang tak gugur-gugur. 10 pembeli di kawasan dot 8696 Mukim Dengkil, Sepang, Selangor ini hanya gigit jari. Yang dikejar tak dapat, hutang dah terikat. Tinjauan kami mendapati tanah yang dijanjikan kini terbiar, dipenuhi semak samun dan menjadi hutan. Mereka yang tidak bertanggungjawab itu lesap tanpa sebarang kabar berita. Kesian kan? Wang ringgit yang dikumpul hasil titik peluh hilang macam sehala nafas. Lebih parah ada dalam kalangan mangsa yang sanggup membuat pinjaman daripada bank. Jumlah yang dipinjam bukan sikit-sikit anak ya, tapi hutang tanpa faedah pun cecah RM100,000. Kalau siap interest, dah berapa? Itu nama dia macam tabur garam pada luka. Pedih. Pedih sangat. Soalnya bagaimana si kaki kencing ini tergamak meraih kesenangan di atas perit getir individu lain. Mereka ini tak ada anak bini ke nak bagi makan?
Tidakkah mereka fikir apa akibat jika nasi, ikan, ayam, udang yang disuapkan ke dalam mulut anak bini mereka bersumberkan sesuatu yang haram? Jadi orang yang sengaja makan makanan yang haram ataupun mengambil harta yang haram, maka sebenarnya dia telah sengaja menempah tempat duduknya di dalam api neraka. Berdasarkan sebuah hadis yang berbunyi, kullu lahmin nabata minal haram fannaru awla bihi. Setiap daging yang tumbuh daripada rezeki yang haram, maka nerakalah yang layak untuk daging tersebut. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Namun yang lagi pelik bagi saya, bagaimana akal laba-laba di gua buruk suka merakut ini boleh hilang tanpa jejak? Spiderman ke dia? Boleh panjat mana dia nak? Atau Flashman ke dia? Pum, hilang sekelip mata. Ada malaun yang nak cepat-cepat close deal. Kelentong pegangan bebas, rupa-rupanya pajakan yang dikatakan lot kosong. Rupanya ada penama. Apa semua ni? Hutang dengan bank perlu dilunaskan setiap bulan kerana kebanyakan pembeli tanah ini membuat pinjaman peribadi. Mereka tertarik membeli tanah lot berkenaan kerana harganya yang murah. Tawaran pula hanya dibuat melalui banting iklan tepi jalan. Dia awalnya saya masa itu tak silap saya terlihat dekat dalam dekat tepi jalan lah kan, iklan tu habis penjualan habis tanah lot banglo kan. Itu yang berminat tu terus kontak nombor yang ada kat situ lah. Tapi selepas tu bila saya approach diorang mula tunjukkan tanah tu dekat mana semua kan. Lebih meyakinkan ketika itu kerja-kerja pembersihan di tapak projek yang dijanjikan sudah pun bermula. Dia akan buatlah infra semua tu. Waktu bila pergi tengok tapak memang dah tolak cantik lah. Cuma ada a few things lagi tak siap lah. Infra yang besar-besar tak lagi lah tentu. Menurut pembeli, mereka turut dijanjikan bakal mendapat geran individu pemilikan hartanah itu setahun selepas semua transaksi dilakukan. Namun hari demi hari, bulan demi bulan, yang janji tinggal janji. Pemilik syarikat yang dimaksudkan pun hilang entah ke mana. Cuma dimaklumkan kini dimiliki tauke baru. Tauke baru pula lepas tangan, enggan ambil tahu hal pengurusan lama. Dah setahun tu macam kita orang rasa kenapa tak dapat lagi. So kita orang tak dah rasa syak apa-apa, tak ada. Tapi macam pergilah office. Bila pergi office time tu baru tahu. Dia kata tak, sekarang owner bertukar, bukan lagi lah owner asal tu. Time tu baru kita macam kenapa dah tukar tak inform. Lepas bila kita fight tiba-tiba owner asal kata you tak boleh tanya kat I lagi dah. I tak tahu apa-apa dia ni. Faham tak, dia berlepas diri macam tu. Laporan polis dan proses perundangan juga telah dilakukan, namun sehingga kini nasib mereka tidak terbela. Faedah pinjaman terus meningkat dan perlu dilunaskan, sedangkan mahligai impian yang didambakan tidak pernah kesampaian sehingga kini. Dakwa pembeli, syarikat pemaju juga berselindung di sebalik agama untuk meningkatkan keyakinan pelanggan yang hadir ke pejabat mereka selain menggunakan taktik sama di laman sosial. Modus operandi yang dia untuk meyakinkan pembeli tu. So macam kami, bila kami pergi ke office untuk cek dan untuk sign SMP semua, bila kita masuk, dia akan ada ayat Quran. Yang pekerja perempuan akan pakai tudung labuh, dan dia yang lelaki pakai kopiah. Bila kita pergi kat meja, dia punya manager pun Quran kat atas meja, tafsir, lepas tu pakai kopiah macam tu lah. Kita pun rasa ya selamat ni insyaAllah. Sudahlah menipu, agama pun nak ditunggangnya. Bayangkan bacaan dan alunan ayat suci Al-Quran yang sepatutnya menjadi panduan seseorang itu menuju ke arah yang lebih baik, digunakan untuk tujuan durjana. Malah dari sudut pandang mata seorang Muslim ini, perbuatan jijik itu tidak ubah seperti pengkhianat yang memanipulasikan agama demi kepentingan sendiri. Sudahlah agama kita ni dipandang enteng, disulam senyum sini setengah pihak. Ini pula si jongos ni yang berbin dan berbintikan sanggup mencemarkan kesucian agama Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak cukup dengan menunggang agama, kumpulan fasik itu mengaburi mata dan telinga mangsa dengan modus operandi yang sangat-sangat licik. Manusia ditolak ke kiri,
agama ditolak ke kanan. Semuanya demi perut sendiri, tak kira halal atau haram, asalkan angan-angan jadi kenyataan. Apa benda semua ini? Edisi Siasat berehat seketika kembali selepas ini. Macam bro ni ejen sah ke macam mana? Oh, tak apa, jangan risau itu. Dah jaganya, jangan risau. Ambil turun dari SBZ, jangan risau. Bersua kembali, masih dengan topik penipuan hartanah. Sebenarnya terdapat pelbagai cara penyangak ini memperdaya mangsa. Pertama, si kaki kelentong itu lazimnya bergerak secara individu dan terus menghilangkan diri bila dah dapat rembat wang mangsa. Kedua, mereka juga berpura-pura nak jual tanah dan tawarkan harga lebih murah berbanding harga pasaran untuk pancing mangsa. Mereka juga kemukakan geran tanah sebagai bukti dan minta mangsa membuat pembayaran tunai. Dan mangsa sedar ditipu bila geran yang diberikan sebenarnya palsu apabila pemeriksaan dibuat dekat pejabat tanah. Ketiga, suspek akan jumpa mangsa untuk bincang tentang peluang perniagaan dan tender sebelum ajak berkongsi beli tanah dan keuntungan yang kononnya boleh dijual dengan harga lebih tinggi. Setelah mangsa serahkan wang, suspek hilangkan diri. Dan yang terakhir, suspek berpura-pura untuk beli tanah dan minta mangsa keluarkan wang simpanan. Kononnya untuk mengelakkan cukai. Suspek kemudiannya melarikan wang mangsa. Mangsa beli tanah daripada suspek dan membuat pembayaran penuh. Namun, setelah melihat tanah tersebut, rupa-rupanya tanah itu milik orang lain. Masa awal-awal tadi kami dedahkan bagaimana modus operandi si keparat ini licik meraih untung melalui platform media sosial dan e-dagang. Lantaran itu, tim edisi siasat cuba menghubungi nombor ejen secara rambang. Hello bro. Saya Fahmi. Saya dah tengok nombor bro dekat saya berminat tengok rumah. Ada lagi je? Oh, saya rumah. Saya rumah yang sana. Saya kalau boleh nak yang kondo ke, apartmen ke. Ada lagi je? Macam apartmen ni, saya ada lagi satu rumah dekat Pusat Alam dengan bagi murah ni. Kalau yang nak kita boleh adjust, tu satu lagi nak stay ke nak invest lah. Tu kita depends tu. Tapi kalau boleh saya nak stay lah. Oh, stay sendiri lah. Okey. Kita boleh set lah jumpa bro. Boleh sembang sikit lah, kita adjust juga. Macam mana? Itu baru intro perbualan dengan salah seorang ejen yang dihubungi. Namun, ketika diaju soalan sama ada dia ejen bertauliah atau sebaliknya, macam lihat pula nak menjawab. Apa susahnya kalau ejen yang sah? Katakan saja ejen sah. Ini nak pusing cerita dulu, nak cuba dapatkan deal dulu. Kita ikuti sambungan perbualan bersama si ejen. Macam bro ni ejen sah ke macam mana? Oh, tak apa, jangan risau itu. Dah jaganya, jangan risau. Ambil turun dari SBZ, jangan risau. Kalau nak so kita boleh pergi tengok rumah dulu lah. Boleh set masa saya je, kita tengok bila bro bisa dia free, kita jumpa. Selalunya rumah yang selalu jual tu rumah macam mana? Kondo ke, teres bertingkat ke? Kondo ada, apartmen ada. Selalu kondo ada dari situ. Kalau nanti jumpa bro ataupun staff bro ke macam mana? Tengok kalau macam saya tak busy apa, saya boleh turun sini. Kalau saya ready, kalau saya busy, budak saya ada. Okey. Apa-apa kita set nanti. Okey. Okey, baik. Set. Maka bahasa mudah untuk kita faham ialah sesiapa yang berhasrat untuk menjual atau membeli hartanah di pasaran wajib mendapatkan khidmat ejen yang sah. Sebelum ini, beberapa portal berita ada mendedahkan lambakan ramai ejen tidak sah itu berlaku akibat pengangguran susulan impak COVID-19. Maka faktor ketidaktentuan ekonomi menjadi penyumbang kepada lahirnya kaki-kaki pembohong ini. Justru orang ramai perlu bebas membuat keputusan dan mengambil masa membuat penelitian dan penyelidikan sendiri
Selain jangan terlalu berharap kepada ejen untuk melakukan semua perkara. Dan sekiranya seseorang itu tergopoh-gopoh, tahukah anda, sukar untuk mengesal suspek. Kerana dalam kebanyakan kes, mangsa gagal ambil identiti atau dokumen pengenalan si penipu itu. Mangsa juga senang-senang serahkan wang dan barang berharga tanpa sebarang dokumen jual beli dan resip pembayaran. Ekoran itu, pihak berkuasa dan badan berkaitan terpaksa mengambil masa yang panjang untuk siasat satu-satu kes sebab maklumat yang mangsa berikan tak lengkap. Edisi Siasat berehat seketika kembali selepas ini. Kembali bersua. Sebelum rehat tadi, kami paparkan bagaimana si penipu bijak memperdaya mangsa dengan memasang alunan ayat suci Al-Quran di premis haram mereka. Dan menurut wartawan kami si Fahmi itu, golongan jahanam ini kritis melebarkan sayap penipuan mereka melalui hampir seluruh platform media sosial. Namakan apa saja? Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn, lagi power TikTok. Semua puak-puak ni ada. Kalau dah nama pun kaki kencing, memang banyak akal lah. Dia tak peduli pun berapa banyak hutang yang kita tanggung untuk pelaburan yang tak wujud tu. Di bawah peruntukan Seksyen 30A dan Seksyen 30 Akta Penilai, Pentaksir dan Ejen Harta Tanah 1981 Akta 242. Suspek yang menjalankan kerja broker haram boleh dikenakan denda maksimum RM300,000 atau penjara tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya. Selain itu, turut akan dikenakan denda RM1,000 untuk setiap hari berlakunya kesalahan tersebut. Peruntukan ini juga terpakai terhadap mana-mana orang yang membantu dan bersubahat melakukan kesalahan terbabit. Tapi malangnya, berdasarkan rekod Institut Ejen Hartanah, mangsa kebiasaannya tidak akan membuat aduan kecuali jumlah kerugian yang besar. Kenapa? Kenapa nak lepaskan begitu sahaja walaupun rugi 1 sen pun? Sepatutnya kita berani dan ke depan tuntut hak anda. Saksikan. Menurut Pegawai Khas Ketua Aktivis Penyiasatan PPIM, Adrian Fernandez, kebanyakan perunding hartanah palsu akan menguruskan setiap transaksi menggunakan akaun peribadi dan bukan atas nama syarikat, selain tidak memiliki kad pengakuan sah oleh lembaga penilai, pentaksir, ejen harta tanah dan pengurusan harta LPPEH. Ada yang mendakwa kononnya mengenali pihak tertentu untuk mendapatkan harga murah atau rebate bayaran guaman. Lepas mereka mungkin scam satu tempat tu, mereka akan berubah ke tempat lain supaya orang tak tahu. Selalu melibatkan macam tanah lot ke tanah-tanah yang kecil. Menurut seorang perunding hartanah bertauliah, Muhammad Muntazar, orang ramai perlu bebas membuat keputusan dan mengambil masa membuat penelitian dan penyelidikan sendiri. Pembeli jangan terlalu berharap kepada ejen untuk melakukan semua perkara itu. Sekiranya mengambil khidmat ejen pula, pastikan individu itu berdaftar dan disahkan kerana hanya ejen sah dipertanggungjawabkan terhadap maklumat yang dikongsi. Malah, sebarang maklumat salah atau mengelirukan itu juga boleh dimaklumkan kepada firma ejen terbabit bagi tindakan lanjut. Ejen mestilah, perunding hartanah mestilah mendapat kebenaran daripada owner untuk menjual properti dia. Biasanya owner kita akan dapatkan persetujuan owner dengan satu surat yang kita panggil authorized to sell. So dari situ ejen mendapat hak ataupun mendapat authorized untuk iklankan, jualkan dan mula membawa bakal-bakal potential buyer untuk membeli atau memview rumah tersebut. Hati-hati dengan tawaran sesuatu yang murah kerana itu jerat paling mudah untuk memperdaya mangsa. Bagi yang gelap mata dengan tawaran sedemikian, mudah saja masuk jerat yang akhirnya kempunan segalanya. Jangan sampai yang dikejar tak dapat, yang dikendong pula keciciran. Yang pastinya kehadiran puak broker haram ini bak cendawan tumbuh, memberi reputasi buruk terhadap imej profesion hartanah
yang terdiri daripada lebih 25,000 pengamal ejen hartanah berdaftar. Ada yang sudah advance menggunakan platform laman media sosial dengan menjadi guru pelaburan hartanah. Mereka cuba rekrut kononnya ejen baru dengan menawarkan pelbagai kursus pelaburan hartanah yang akhirnya lebih kurang seperti skim cepat kaya. Orang jual barang, dia jual air liur. Senang kerja kan? Ada juga syarikat yang boleh diarah, ditutup. Bagi yang buat sendiri-sendiri, ramai yang masih bebas di luar sana. Lesak. Tak tinggal bayang. Dengar nasihat ni. Jika anda tidak mahu jadi salah seorang mangsa jerat broker haram. Menurut ahli LPPEH Ishak Ismail, sejak 3 tahun lalu lebih 313 kes direkodkan membabitkan penipuan ejen hartanah dan syarikat pengurusan harta. Manakala 180 kes terdiri daripada mereka yang tidak berdaftar dengan lembaga itu. Kita akan memanggil mereka untuk dihadapkan ke lembaga disiplin dan di sana siasatan akan dilakukan dan akan menentukan sama ada kes mereka mempunyai kes yang ada prima facie ataupun sebaliknya. Kalau sekiranya ada kes prima facie dan mereka dapati bersalah, maka mereka boleh dikenakan sama ada denda ataupun di lesen gantung mereka, digantung lesen mereka ataupun mungkin lesen mereka akan dibatalkan. Tambahnya, bagi mereka yang tidak berdaftar dengan lembaga berkenaan, pihaknya telah mengeluarkan amaran untuk menghentikan operasi mereka. Jika dilihat di beberapa platform laman sosial, kelihatan iklan hartanah sama rancak dengan perniagaan lain yang membimbangkan jika pembeli terpedaya lalu terkena umpan broker haram. Ada yang mencadangkan supaya satu mekanisme diwujudkan untuk memerangi broker haram itu daripada terus mengaut keuntungan atas angin. Lebih-lebih lagi dalam kebangkitan era digital. Dan kepada orang ramai dinasihatkan sentiasa berwaspada dan cross-check sebelum membuat sebarang transaksi bagi pembelian atau pelaburan hartanah. Mereka diwajibkan untuk senantiasa memakai tag, tanda nama ini. So kalau seorang ejen hartanah, dia akan ada tanda nama yang berwarna biru ini. Kalau sekiranya perunding hartanah, mereka juga mempunyai kad menjalankan kuasa ini yang berwarna merah. Orang ramai juga boleh menyemak status individu yang mengaku sebagai ejen hartanah melalui aplikasi LPPEH yang boleh dimuat turun melalui telefon pintar masing-masing atau menerusi laman sesawar rasmi LPPEH dengan hanya memasukkan nama dan nombor kad pengenalan. Macam-macam cara nak hidup kan? Tak kisahlah halal ke haram ke, janji perut kenyang, hati pun senang. Tapi untuk apa? Jika kesenangan itu berdiri di atas kesengsaraan dan penderitaan orang lain. Memang kalau dasar menangguk di air keruh, tahan luka di pergentingan. Hidup anak Adam bukan untuk diperbodoh. Sepatutnya jadi jambatan untuk kita sama-sama ringankan beban. Cukuplah 30 minit kita bersiaran, tamatlah cerita dunia disulam pelbagai warna dan peristiwa meskipun matlamat tidak pernah menghalalkan cara. Bagai ulat nangka terhempas ke batu. Kenapa masih ada individu berhati dan berkepala batu? Ingat, sekali terciduk, pasti terlingkup. Sebarang maklumat, aduan atau info bersesuaian untuk edisi Siasat Bongkar, boleh email ke edisi-siasat@ntv7.com.my. Saya Suzila Idayu Yaakob, hos anda pada malam ini. Edisi Siasat melabuhkan tirai. Assalamualaikum. Selamat malam.